Okey, malam ni kita nak kupas isu-isu semasa. Tetapi sebelum saya kupas isu-isu semasa, tuan-tuan, saya hari ni nak sembur sikit Mahathir Mohamad ni. Sebab dia kacau Sultan saya. Dia kata sebarang tindakan untuk membawa keluar mana-mana negeri daripada negara ini adalah merupakan satu jenayah. Saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir, Sultan Johor bukan goblok macam dia. Sultan Johor orang yang berilmu, Sultan Johor orang yang tahu apa yang dia cakap. Dia buat research, dia tahu semua sekali history negeri Johor. Dia tahu apa itu undang-undang tubuh kerajaan negeri. Dia juga tahu apa syarat-syarat yang terkandung ketika mana Johor menyertai pengisytiharan kemerdekaan dan juga Malaysia. Jadi jangan cuba memperlekeh ke bawah duli tuanku Sultan Johor. Tetapi hari ini saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir, yang lebih berat bukan setakat penjenayah tetapi pengkhianat kepada negara ialah Tuan Dr. Mahathir sendiri. Saya ada bukti-bukti yang cukup jelas bahawa Pulau Batu Putih tuntutan untuk menggugurkan Pulau Batu Putih datangnya daripada Tun Dr. Mahathir. Saya cabar Tun Dr. Mahathir saman saya di mana-mana mahkamah untuk menafikan perkara ini. Saya ulangi, Tun Dr. Mahathir adalah seorang pengkhianat kepada negara kerana beliaulah kita telah kehilangan Pulau Batu Putih, kerana beliau telah mengarahkan Jabatan Peguam Negara. Saudara, dia telah arahkan Jabatan Peguam Negara untuk menggugurkan tuntutan ke atas Pulau Batu Putih, sedangkan kita ada dokumen-dokumen penting, penemuan-penemuan terkini yang boleh membantu kita untuk memenangi tuntutan Pulau Batu Putih daripada Singapura. Jadi tak payahlah dia sembang. Jadi tuan-tuan, kita nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir, sepatutnya dengan umur yang sudah bukan lagi senja dah 96 tahun, hentikanlah cita-cita nak menjadi Perdana Menteri lagi. Hentilah daripada membuat sebarang komen-komen politik. Tumpukanlah perhatian ketika semayang. Kalau boleh kita nak tengok Tuan Dr. Mahathir ni pergilah Mekah. Selepas orang balik daripada haji ni, pergilah, jadilah pasukan pertama yang pergi menunaikan umrah. Gunakan sisa-sisa hidup kamu ini untuk kembali ke jalan Allah. Berhentilah daripada membuat kenyataan-kenyataan. Hari ni pula kita tengok macam-macam kenyataan yang beliau keluarkan hari ini. Bukan hanya menjejaskan orang yang dia sokong, tetapi ianya telah memusnahkan sebuah parti yang baru berkutik, Pejuang. Musnah ketika masih lagi menggunakan lambang pokok petai di Tanjung Malim. Kemudian akhirnya musnah, tuan-tuan. Musnah ketika menyertai pilihan raya negeri Johor. Seperti mana yang saya jangkakan, mereka tidak akan menang satu kerusi pun. Dan ternyata bukan hanya mereka tidak memenangi walau satu kerusi pun mereka tidak dapat deposit pilihan raya mereka balik. Itu realiti, tuan-tuan.
Jadi ini semua sesedara berlaku kerana rakyat tidak lupa dengan apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Rakyat tidak mungkin dapat melupakannya. Okey, silakan. Kita ada saudara Hafiz, saudara Wan Kuris, saudara Gani, saudara Jai, sahabat kat belakang sana, saudara Asri. Kelantan juga. Daripada Kelantan pun ada. Untuk kita sama-sama membicarakan isu-isu semasa. Tolong share dulu. Bila kita buat kat luar ni ada sikit bising, tapi okey, dalam keadaan okey. Tolong share dulu. Saya minta teman-teman tolong share kerana banyak isu-isu yang nak kita kupas pada malam ini. Silakan. Okey tu. Assalamualaikum, selamat malam tu. Selamat malam. Dalam titah tuanku masa pembukaan DUN baru ni, Ya. Datuk dah ulas sikit tadi, saya nak tanya soalan tambahan ni tu. Tuanku agak tak senang dengan keputusan kerajaan pada tahun 2018 tu untuk tarik Batu Putih tu, kita nak fight tu, kerajaan tarik. Dan tuanku ada kata dalam titah tu, dia kata penarikan ni dibuat secara bersendirian, tak bincang dengan kerajaan negeri, tak bincang ni. So jadi dia tak Saya sebut. nak beritahu keputusan itu dibuat oleh Tun Dr. Mahathir selepas berbincang dengan beberapa orang tokoh. Saya ada nama-nama dia orang semua. Maksudnya dia tak Kita bincang tunggu dengan masa kerajaan sebab negeri tu. sekarang ni kita kemukakan pun tak guna. Kerana kita pun tahu Peguam Negara pun lantikan Muhyiddin. Kita tengok hari ini bekas Peguam Negara pun dah jadi jurucakap kepada Pakatan Harapan. Tommy Thomas. Dulu bila saya cakap bahawa semua institusi asas negara ini Mahathir gunakan lantikan orang politik, orang tak percaya. Orang kata kalau Latifah Koya, Ketua Pesuruhjaya SPRM, dianggap sebagai lantikan politik, itu boleh diterima kerana dia merupakan ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan. Tetapi yang lain-lain bukan. Jelas kita dapat tengok Hamid Bador bagaimana dah pencen 2 tahun, dah pergi tanam sayur, boleh berhenti tanam sayur, jadi IGP balik. Dan bila jadi IGP, disebabkan ianya satu lantikan politik, dia bekerja untuk tokek dia, Mahathir. Dia tak bekerja untuk menjaga nama baik pasukan polis di Raja Malaysia. Itu sebab nama baik pasukan polis di Raja Malaysia di bawah pimpinan Hamid Bador rosak. Polis yang boleh tangkap penyamun, yang masuk pecah rumah, merompak, pakai balakava, tutup semua, sarung tangan pakai, pun polis boleh tangkap. 2 ekor burung, satu daripada Vietnam, satu daripada Indonesia, yang membunuh abang kepada Presiden Korea Utara Pun daripada jauh, CCTV pun boleh tangkap. Betul tak? betul. Tiba-tiba Azmin Ali yang terang lagi bersuluh disebabkan Mahathir suruh cakap kabur, maka penglihatan IGP ketika itu menjadi kabur. Amat menyedihkan. Saya sedih, bukan sedih kerana Hamid Bador. Saya sedih kerana institusi pasukan polis di Raja Malaysia sedikit tercalar akibat daripada kerosakan yang dibawa oleh Hamid Bador. Nasib baiklah hari ini pasukan polis betul-betul dipilih di kalangan anggota yang ada kelayakan. Jadi kita tak nampak lagi benda-benda yang nampak jelas tapi kabur. Kita tak nampak begitu. Kedua, kita lihat bila kita mempertikaikan bagaimana Tan Sri Richard Malanjun boleh diangkat menjadi Ketua Hakim Negara. Kita pun tahu Richard Malanjun ni adalah orang yang telah memutuskan beberapa kes yang agak kontroversi. Antaranya yang telah pun membenarkan 3 orang anak Indira Gandhi diisytiharkan sebagai dibatalkan keislamannya. Ini berlaku. Dan Richard Malanjun, kita cakap dia pro Pakatan Harapan, semua orang tak percaya. Bila dia dah pencen, dia naik pentas bersama dengan DAP, barulah orang tahu bahawa Richard Malanjun juga adalah merupakan pro Pakatan Harapan. Hari ini kita tengok video yang tersebar luas. Saya pun ada upload dalam video dalam Facebook saya.
Wawancara. Bagaimana wawancara Tommy Thomas mengatakan bahawa sepatutnya hari ini dengan kenaikan harga ayam, Pakatan Harapan kena menghentam kerajaan. Dia pula concern Pakatan Harapan tak menyerang. Ini jelas menunjukkan bahawa beliau memang political inclination dia memang terang-terang Pakatan Harapan, dan kalau boleh nak jadi juru bicara, kita cadangkan Anwar Ibrahim melantik Tommy Thomas sebagai pengarah komunikasi. Barulah betul. Betul tak? Jadi tuan-tuan, inilah kebobrokan zaman Pakatan Harapan. Hari ini dah tak ada kuasa pun nak diteruskan. Nak diteruskan. Itu sebabnya bagi saya, selagi Peguam Negara pun masih lantikan Muhyiddin Yassin, saya simpan dulu bukti-bukti ni. Tunggu kita tukar kerajaan. Kita antara perkara utama yang kita akan buka, mungkin selain daripada RCI, untuk siasat dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas berhubung campur tangan eksekutif, campur tangan kerajaan Pakatan Harapan dalam kes-kes mahkamah, dalam sistem perundangan, sistem kehakiman, seperti mana yang didakwa oleh Tommy Thomas. Kita juga akan buka kertas siasatan tentang bagaimana tuntutan ke atas Pulau Batu Putih boleh digugurkan oleh Tun Dr. Mahathir. Apa yang dia terima sebagai balasan daripada pihak Singapura, kita nak tahu. Kalau tak payah buat SRCI pun tak apa, dengan bukti yang kita ada tu dah cukup untuk mendakwa beliau. Tunggu masa dia. Kita cabar dia. Usik lagi Tuanku Sultan Johor tu. Kalau saya ada maklumat tu, sudah pasti baginda tuanku lebih ada. lebih daripada ada. Okey. So tu, apa motif dia sebenarnya tu? Dan macam Tuanku Titah tu, dia kata keputusan yang dibuat oleh Tun tu adalah keputusan berseorangan, tanpa berbincang dengan Istana Johor, tanpa bincang. Ya, betul. Apa motif dia tu untuk withdraw? Itu sebabnya mesti ada timbal balas. Ada benda yang dia minta dapat, tetapi sebagai balasan dia kena gugurkan tuntutan ke atas Pulau Batu Putih. Betul tak? Mesti ada timbal balas dia. Ataupun dia berdendam dengan Istana Johor tu, macam tu. Ada ni tak? Dia bukan soal berdendam ni. Berdendam ni adalah sesuatu benda yang dah lama. Bagaimana almarhum Tuanku Sultan Iskandar telah pun difitnah. Kononnya beliau telah memukul adik kepada Peribet Adam, dengan menggunakan kayu golf, sedangkan tidak wujud pun benda ni. Adik kepada Peribet Adam sendiri menceritakan benda ni tak benar. Tan Sri Anwar Musa yang membantu Tun Dr. Mahathir untuk memfitnah pun, ketika beliau berada di Seri Gading, beliau telah membuat permohonan maaf kepada TMJ, dan mengakui beliau terlibat membantu Tun Dr. Mahathir memfitnah ke bawah duli tuanku. Ini saya ada di situ, sebelum pilihan raya 2018. Okey. Okey tu. Nak tanya sikit pasal laporan polis Datuk buat dekat Sungai Udang tu. Okey. Hari semalam ke dulu semalam, Ya. Peguam Pejuang kata, Ya. laporan polis yang Datuk buat tu adalah picisan politik semata-mata dan tak ada kaitan langsung dengan Tun Mahathir. Peguam tu bahalul. Peguam tu bahalul. Kita bukan buat laporan polis ke atas Mahathir. Ini kena faham. Lain kali bacalah ataupun dengarlah. Kalau malas membaca, tak boleh jadi peguam. Kalau malas membaca pun setidak-tidaknya kena rajin mendengar. Kalau dengar YouTube ataupun mendengar kenyataan media yang saya buat laporan polis berhubung pendedahan yang dibuat oleh David Tan, pegawai Ultra Kirana Sdn Bhd yang menjaga ledger Ultra Kirana. Bunyi sedap ledger, tapi sebenarnya buku 35. Buku 35 digunakan sebagai asas untuk Latifah Koya mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi.
Dan saya nak beritahu, ketika Latifah Koya mengambil keputusan untuk mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi, selepas Latifah Koya diarahkan oleh Tun Dr. Mahathir, setelah Tun Dr. Mahathir bengkak bengang berbulu dengan jawapan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang tidak mahu untuk membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Kalau Datuk Zahid bubar UMNO menyertai Bersatu, hari ini dia tak kena sampai 87 pertuduhan. Betul. Bila Mahathir bengang dan Datuk Zahid perli pula dengan Tun Dr. Mahathir. Dia kata takkan ular lidi nak makan ular sawa. Betul juga. Kan? Kau parti kecil nak makan parti besar, kan? Jadi disebabkan itu saja, buku 35 bodoh ni digunakan oleh Latifah Koya untuk mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi saya nak beritahu, ketika Latifah Koya membaca buku 35 ni, buta ke dia tak nampak nama TSM, Tan Sri Mahyudin Yassin? KJ. Buta ke dia tak nampak alamat? Alamak ya. Bukan sekarang baru dia tahu alamat ni Khairi Jamaluddin. Dia dah panggil semua saksi-saksi pendakwaan ni, dan pihak pendakwaan ini, saksi-saksi ini bersetuju menjadi saksi pihak pendakwaan. Maknanya Latifah Koya tahu Tan Sri Muhyiddin dapat, Hishamuddin Tun Hussein dapat, Khairi Jamaluddin dapat, siapa lagi? Rizal Marikan dapat, Syafi'i Abdal pun bedal, kan? Dan juga Hanifah Aman pun dapat. Jelas. Takkan yang kat rumah ni tak boleh fikir? Takkan kita tak boleh fikir bahawa apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Zahid hari ini adalah satu penganiayaan? Saya tunggu kawan-kawan UMNO ni, patut hari ni dah pergi turun jalan raya lah. Dah pergi buat report polis banyak-banyak. Sebab dah ada bukti jelas bahawa definisi dana politik itu double standard. Bila Presiden UMNO yang tak mau tunduk dengan Mahathir, dia anggap itu bukan dana politik, itu sebagai rasuah. Daripada syarikat yang sama ni, daripada buku 35 yang sama ni, bila Khairi yang pro Mahathir, yang juga pro kepada Muhyiddin dapat, disenyapkan, itu dikira dana politik. Bila Muhyiddin yang pro Mahathir disenyapkan, itu dikira sebagai dana politik. Bila Hishamuddin Tun Hussein yang membantu Mahathir bawa keluar orang daripada UMNO, bawa keluar MP UMNO pergi ke Bersatu, ini dikira sebagai dana politik. Rizal Marikan pun kita tahu sekapal juga, ini dikira sebagai dana politik. Jadi macam mana? Hari ini sepatutnya Jabatan Peguam Negara kena dakwa semua 5 orang ni, baru adil. Kalau misalnya dana yang mereka terima dianggap sebagai dana politik, maka mesti beritahu apa justifikasi bahawa yang diterima oleh Datuk Zahid bukan dana politik. Jadi kalau ianya juga adalah dana politik, maka sewajarnya kes ke atas Datuk Zahid Hamidi digugurkan serta-merta. Kalau Tommy Thomas boleh gugurkan pendakwaan ke atas Lim Guan Eng, yang jelas bukan dana politik, yang jelas adalah unsur rasuah, kerana Pang Likun meminta supaya Lim Guan Eng menukar status tanah Magnificent Emblem. Beliau adalah lembaga pengarah Magnificent Emblem. Tanah pertanian tukar menjadi komersial. Sebagai timbal balas, sebagai suapan, Pang Likun memberikan sebuah rumah bernilai 4.27 juta dengan hanya 2.8 juta. Sama macam kes Datuk Seri Khair Toyo. Khair Toyo masuk penjara walaupun dia menteri besar,
zaman UMNO. Zaman UMNO memerintah, UMNO melihat Khair Toyo dipenjarakan. Kita tak selamatkan Khair Toyo. Betul. Tetapi bila Pakatan Harapan memerintah, rule of law bertukar menjadi law of the jungle, habis tuan-tuan. Hancur lebur. Hancur lebur. Dan hari ni pula Peguam Negara Bar Council, Majlis Peguam beria-ria mempertahankan Hakim Nazlan, hakim yang korup, hakim yang tak ada integriti, hakim yang langsung tak ada rasa malu. Dia sendiri mencadangkan penubuhan SRC. Last kali dia tuduh Datuk Najib bersalah kerana dia mencadangkan penubuhan SRC, padahal dia sendiri yang terlibat dalam mencadangkan. Benda ni ada dalam minit mesyuarat 1MDB. Jadi tak payahlah Perdana Menteri nak pandai-pandai kata siasatan ke atas hakim ni perlu disenyapkan. Apa benda ni? Ha? Siasatan ke atas Presiden UMNO, dia tak suruh senyapkan. Siasatan ke atas Datuk Najib, dia tak suruh senyapkan. Mentang-mentanglah siasatan kes KKLW disenyapkan, kan? Yang puak dia semua dia nak senyapkan. Boleh macam ni ke? Kita sabar ada limit. Dia sabar ada limit. Sebab dia kata untuk mengelakkan dan menjamin serta menjaga institusi kehakiman tu, sepatutnya yang melibatkan hakim ni kena senyapkan. Oh, habis yang melibatkan bekas Perdana Menteri, yang melibatkan bekas timbalan Perdana Menteri perlu diwawarkan. Siapa kata undang-undang mana? Engkau pelajar law tau. Kamu pelajar law. Undang-undang berlaku ke atas semua manusia, tak kira siapa pun. Sultan pun ada mahkamah khas untuk mengadili sultan. Apa kita kena ketepikan semua sekali rasuah yang dilakukan oleh hakim? Boleh macam tu? Di mana adilnya? Nobody is beyond the law. Semua orang termaktub kena ikut undang-undang. Kalau hakim ni dah jelas lagi bersuluh, janganlah kalau ada Perdana Menteri buat kenyataan mengatakan bahawa siasatan ke atas hakim ni jangan keluar media sosial, perlu disenyapkan. Kau rasa kalau kita tak bising, hakim ni akan didakwa ke? Tak ada. Saya tak tahu. Macam tak ada harapan. Sudah pastilah kerja yang dibuat oleh SPRM akan jadi sia-sia. Hari ini isyarat yang diberikan oleh Perdana Menteri, maknanya apa? Maknanya hakim ni takkan didakwa. Itu isyarat dia. Sebab dia suruh sweep under the carpet. Senyapkan. Jangan keluar media sosial. Siasat senyap-senyap. Kalau kita tak pressure, adakah akan berlaku keadilan ke atas hakim yang korup? No way. Biarlah SPRM dah siasat, SPRM dah bagi kertas siasatan kepada pihak pendakwa raya, Jabatan Peguam Negara, kan? Patut dia beritahu, saya dah senyap-senyap. Beritahu, jangan ambil tindakan. Sepatutnya beritahu macam tu. Jangan beritahu kat umum. Jangan keluar siasatan ni di media sosial. Mana boleh macam ni? Ini indikasi yang dia berikan seolah-olah bahawa kes Nazlan ni memang takkan didakwa di mahkamah. Kau percaya cakap aku? Aku percaya. Memang takkan didakwa di mahkamah. Sebab kalau Nazlan didakwa di mahkamah, confirm Datuk Najib akan lepas. Sebab kes dia akan jadi null and void. Setidak-tidaknya Datuk Najib akan dibicarakan semula. Maka akan tunggu, dia akan ada masa untuk bertanding pilihan raya. Sedangkan orang tertentu nak cepat supaya Najib masuk penjara, supaya tidak ada sebarang saingan untuk jawatan Perdana Menteri. Kalau boleh Datuk Zahid pun nak cepat dipenjarakan supaya tak ada saingan lagi. Ini budak sekolah pun boleh baca lah politik macam ni. Okay. SPRM dah mulakan siasatan terhadap beberapa orang menteri dan juga bekas pimpinan UMNO tu So pada pandangan Datuk lah, adakah mereka ni akan didakwa oleh AG?
saya beri jaminan, selagi tak tukar kerajaan hari ini, kan, selagi itulah semua nama yang disebut oleh David Tan tidak akan didakwa di mahkamah. Mark my word. No way. No way. Kalau Hakim Nazlan pun dia suruh apa? Senyap-senyap jangan keluar kat media sosial. Senyap-senyap je. Kalau boleh keputusan dah tahu apa benda, ada betul bukti ke apa, senyap-senyap, jangan beritahu. Kalau kita tak pressure lagilah sampai mampus Nazlan ni akan bebas. Okey tu. Kenapa kita tengok keadaan sekarang ni kan? Kenapa Pak Long ni macam takut sangat dengan Datuk Najib ni tu? Tak tahulah. Aku malah nak komen. Kita kena faham lah, dia pun manusia, dia pun ada nafsu untuk jadi Perdana Menteri lebih lama. Setakat ni rekod Perdana Menteri paling lama, paling singkat dalam sejarah, Muhyiddin. Lebih kurang 18 bulan. Dia pun kalau boleh nak lebih daripada 18 bulan, jadilah. So kita nak salahkan dia pun tak boleh, kan? Tetapi kalau dia sayangkan parti, dia kena fikir pasal parti dulu. Betul. Kan? Kena ingat, lagi lambat dia buat pilihan raya, lagi banyak fitnah yang dikeluarkan oleh Rafizi, oleh Tony Phua, oleh Lim Guan Eng, oleh Anthony Loke, Siang. oleh Kit Siang, Dengan Komeng sekarang yang jahat ni tu. dengan Komeng. Semua menjahat tu. Maka makin lama makin kurang kursi yang kita menang. Jadi dia kena fikir masa depan parti dia ke, dia kena fikir tentang masa depan dia. Sebenarnya kalau dia fikir tentang masa depan dia, seorang Perdana Menteri, dia sepatutnya ada tanam cita-cita, bukan hanya nak jadi Perdana Menteri. Dia kena tanam cita-cita macam mana aku nak berhenti jadi Perdana Menteri dalam keadaan aku dihormati, disayangi oleh rakyat, Disanjung. disanjung. Itu yang sepatutnya ada, kan? Kalau dia ada perkara ni dalam diri dia, percayalah, insya-Allah pilihan raya tak lama lagi, dia akan buat cepat. Tapi kalau dia tak peduli, dia akan bagi macam-macam alasan. Kita nak buat belanjawan dulu, lepas bentang belanjawan baru kita bubar. Dah tunggu bulan 10, bila kesan kegawatan ekonomi ni nampak jelas, Inflasi lagi. inflasi pun dah tak boleh nak kata 2.1 lagi, masa tu baru nak buat. Supaya keputusan tu tak bagus, last sekali kita kena gabung dengan Bersatu, gabung dengan PAS. Maka akhirnya siapa yang PAS dan Bersatu pilih sebagai Perdana Menteri, dialah Perdana Menteri. Daripada tak memerintah, last sekali terpaksalah ikut Bersatu dengan PAS. Nak keadaan macam tu berlaku. Jadi kalau itu berlaku, jelas menunjukkan Perdana Menteri hanya memikir tentang diri dia sendiri. Tapi kalau dia seorang Perdana Menteri yang baik, insya-Allah silap-silap bulan ni pun boleh bubar. Betul. Kalau bubar bulan ni, Bulan 8 hari. bulan 8 pun boleh buat pilihan raya. Betul lah. Betul. Setuju. Buat apa nak tunggu bulan 10, lepas tu bulan 11, bulan 12 kau pun dah tahu hujan. Sekarang ni kedudukan planet kita pun semakin jauh daripada matahari. Lepas ni korang keluar malam-malam macam ni pakai baju sejuk, dia akan, cuaca tu akan lebih sejuk daripada biasa. Kalau misalnya nak sangat bentang belanjawan, dia pun dah bincang dengan Zafrul, kita tahu semua, belanjawan tu boleh diumumkan sebagai manifesto. Kalau kita menang pilihan raya, itulah belanjawan kita, tak ada masalah. Bincang dengan Datuk Zahid, Datuk Zahid mesti setujulah. Betul. Kita nak parti menang banyak kerusi. Kita tak nak lagi dah kongsi kuasa dengan apa ni, musuh-musuh politik yang akhirnya menikam kita.
Kalau dah tahu Muhyiddin tu, dah berbincang dengan Anwar Ibrahim, dah berbincang dengan Syafiq Abdal, dah berbincang dengan Mahathir, kan? Nak tunggu apa? Kecuali kalau dia pun ada perbincangan dengan Mahathir, kan? Kita anggap ianya hanya kebetulan terjumpa di Jepun. Tidak adalah sebarang perbincangan, kan? Kita pun heran juga kenapa tiba-tiba bila Tuanku Sultan Johor macam marah dengan Perdana Menteri, kan, menganaktirikan negeri Johor dari segi peruntukan, kan, tiba-tiba pula ada pula pihak yang backup ni. Nampak tu connection tu macam dah ada. Betul tak? Betul. Apa perjanjian di Jepun ni? Kita tak cakap lah ada perjanjian, kan? Tapi orang kat bawah boleh fikir. Okey? Ketuk. Bersatu bagi Ampang keluar statement tadi Dia kata tak ada sebab PM kena kekalkan Zuraida dengan mencuri kota Bersatu. Okey. Dia sebenarnya macam ni lah. Memang kursi tu kota Bersatu ketika Bersatu mempunyai 32 kursi. Papa. Okey? Yes, darling. Papa. Ya. Tapi hari ni Bersatu sudah tidak mempunyai 32 kursi. Kursi dia sudah hilang banyak. Betul tak? Kursi dia sudah hilang banyak. Bila kursinya dah hilang banyak, Datuk Seri Ismail Sabri boleh berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kan? Cakap Tan Sri, you got to be fair to me. Okay? Zuraida is part of your 32 MP members before, but now she's no longer with you. Dan dia ada 2 orang bersama dia. Dan dia pun mungkin boleh dapat lebih daripada tu selepas ni. Betul tak? Jadi kita biarkan je lah Zuraida tu di situ lagi berapa bulan je nak pilihan raya. Betul tak? Betul. Kalau aku lagipun Tan Sri, kes Tan Sri ni dah buka dah Tan Sri, kan? Tekan balik. Jangan cakap banyak lah Tan Sri, kan? Kes Tan Sri tu dah buka. Kena ingat lah. Lepas tu dia kata itu je. Apa susah sangat. Tak, lepas tu dia kata pula kalau PM nak kekalkan kursi tu kat Zuraida, maksudnya dia kena gadaikan satu kursi Menteri UMNO. Maksudnya Ismail Sabri, kalau bahalul-bahalul macam ni bersuara, kau abaikan saja. Kita tak semua cicak mengkarung ni kita kena respon, kan? Kalau orang tua puaka yang tak sedar diri tu, kadang-kadang kita respon. Kadang-kadang pun dia pun dah macam bangkai tak bernyawa, kan? Ada kalanya kita perlu tak payah layan, kan? Dah menggila macam Zahir Mat Yassin aku dengar. Okey, Dok. Ni Azmin Ali tu dia bagi statement ni hari. Azmin Ali ada statement. Ada ni hari tu. Dia kata desak PRU 15 secara segera ni akan menghakis pelaburan ke dalam Malaysia tu. So patutnya kita kena adakan PRU segera supaya orang yakin bahawa kerajaan ini tidak akan bertukar tangan. Betul. Orang yakin bahawa tidak akan berlaku sebarang pertukaran Perdana Menteri. Orang yakin, kita kena bagi keyakinan paling utama sekali. Pakatan Harapan dah tak nampak lagi bau. Bau nak jadi kerajaan pun tak ada. Sebab apa? Pelabu paling takut dengan kerajaan Pakatan Harapan. Bila mereka memerintah, semua sekali agreement yang lepas habis. Tidak di honor. Dia orang tak honor mereka tidak menepati janji-janji, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kerajaan yang lepas. Habis dibatalnya. Ini tak pernah berlaku dalam mana-mana kerajaan lain. Adakah dia bagi statement macam tu sebab dia pun takut jadi kluster mahkamah tu? Siapa? Azmin ni lah. Azmin Ali. Azmin Ali bukan setakat kluster mahkamah. Azmin Ali adalah kluster SPRM. Selain daripada kluster Amir Badur, dia juga adalah kluster
golongan yang diselamatkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Diselamatkan oleh Mahathir dan Muhyiddin daripada diambil tindakan mahkamah. Tetapi tidak selama-lamanya. Bila bertukar kerajaan, kan, kita tengoklah Perdana Menteri ketika itu, kalau dia rasa perlu diberikan keadilan pada Azmin, maka Azmin juga kes dia yang dilindungi oleh Mahathir dan juga oleh Muhyiddin mungkin akan dibuka. Begitu. Ada dengar hura-hura mengatakan bahawa Azmin ada jumpa MP PKR 2-3 hari lepas di Sheraton tu. Sheraton. Ya. Apa dia punya matlamat? Dia jumpa MP PKR yang masih berada dalam PKR. Ya. Dia bawa joran tak? Tak tahu. Dia bawa joran? Tak tahu. Kalau dia bawa joran, kau tahulah dia nak pergi memancing. Memancing ahli parlimen. Oh. Okey. Jadi apa pun yang dia orang nak buat, kita tak payah peduli lah. Sebab fokus kita cuma satu, kita nak pilihan raya diadakan segera, kita nak pulangkan kembali kuasa ni kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang baru. Dan kita nasihat kepada ahli-ahli parlimen PKR yang berjumpa dengan Azmin Ali, kan? Kita tahu mereka nak cari duit-duit untuk pilihan raya, kan? Tapi saya lebih nampak perjumpaan mereka dengan Azmin, sebab mereka tahu Azmin duit banyak, mereka boleh dapat sedikit modal untuk berhadapan dengan pilihan raya. Kalau kalah pilihan raya sekalipun, sudah pastilah mereka ada dana untuk survive selepas pilihan raya, selepas tak jadi ahli parlimen lagi. Biasanya inilah yang ada dalam kepala otak pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ini. Kepala otak orang UMNO pun kadang-kadang ada macam ini. Tapi Alhamdulillah, lebih kurang 16 orang daripada mereka sudah pun disapu bersih oleh Bersatu. Jadi yang tinggal ni Alhamdulillah, walaupun ada beberapa yang kluster pengkhianat ni, tapi okeylah, banyak yang dapat kita bersihkan. Terima kasih kita ucapkan juga kepada Hishamuddin Tun Hussein dan rakan-rakan yang telah membantu Mahathir untuk mengutip sampah-sampah ni daripada UMNO. Okey. Berbalik pada 1.3 juta yang Muhyiddin terima daripada UKSP itu tu. Ya. Hari ni Mahathir mengiyakan penafian Muhyiddin tu sebab dia kata kalau Muhyiddin terima dana tu sudah tentu wang tu diserahkan kepada tabung parti, pendahari parti. Ni statement Mahathir lah soalan. Kau kena baca statement Mahathir tu. Mahathir sebenarnya dia menuduh Muhyiddin songlap duit 1.3 juta tu. Itu yang dia kata. Kau jangan kau ni baca betul-betul. Bukan Mahathir kata Muhyiddin tak terima. Faham tak? Mahathir kata Muhyiddin tak serah duit 1.3 juta kepada Bendahari Bersatu. Dia kelipik sendiri maknanya. Tengok tak? Betul tak aku cakap? Kemah besar tak akan berlaku. Sebab masing-masing nak jadi Perdana Menteri. Masing-masing menikam satu sama lain. Anwar tikam Mahathir, Mahathir tikam Anwar, Anwar tikam Muhyiddin, Muhyiddin tikam Anwar, Muhyiddin tikam Mahathir. Ketika mereka ni sedang rancak menikam, inilah masa yang terbaik untuk Ismail Sabri membubarkan parlimen. Betul. Kalau tak faham lagi, dia tak tahu nak kata apa. Suruh Tok Mat lah jawab. Tapi Perdana Menteri dia kata tu, dia tidak menolak lah tu. Kemungkinan pilihan raya umum ke-15 akan diadakan sebelum Julai 2023 dia cakap. Jadi dia kata kita pun perlukan masa. Dia nak tunggu setahun dia nak tunggu parti mampus juga lah. Dia kata setahun je tu untuk buat persediaan. Setahun. Tak lama pun dia kata setahun ni. Tak lama lah. Jelas. Dia dah berapa bulan jadi Perdana Menteri?
Dia masuk tadi 23 Ogos kan? Ogos. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 bulan lah. Dah 10 bulan kan? Betul. Dia perlukan lagi 6 kan? 6 kan? 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 Tengok lah Kan? Masa yang diperlukan tu pun dia lah menunjukkan bahawa dia perlukan lebih masa untuk lawan rekod Muhyiddin. Dia tak nak jadi Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah. Sekarang baru 10 bulan. Aduh. Kita bukan lama sangat tu, tunggu setahun lagi. Aku malas nak komen lagi dah. Penat lah dia ni. Letih. Mengecewakan. Amat mengecewakan. Okey. Okey tu. Tadi Datuk kata kemungkinan AG tak akan ambil tindakan kepada 5 menteri itu tu yang terima UKSB. Aku tak cakap kemungkinan. Confirm kan? Aku tak cakap kemungkinan. Aku boleh pasti tidak ada sebarang pendakwaan ke atas mereka. Sebab dia orang dah tahu SPRM zaman Latifah Koya dah siasat, dah tahu Muhyiddin terima, dah tahu KJ terima, dah tahu Rizal terima, Hisham terima, Syafi'i terima. Dia dah tahu semua tu terima. Tapi mereka mengambil keputusan untuk dakwa Datuk Zahid seorang, untuk aniaya Datuk Zahid seorang. Kalau dulu pun mereka tak ambil tindakan, sekarang pun orang yang sama, kau expect dia nak ambil tindakan? No way. No way. Okay? Betul. Ya. Azmin kata ini bukan masanya untuk mengadakan pilihan raya semata-mata kerana nafsu serakah 1-2 kerat pemimpin UMNO yang mempunyai kepentingan peribadi. Tak payah cerita lah Azmin Ali ni. Azmin Ali ni tak nak pilihan raya sebab takut masuk lokap. Itu je realiti dia. Dia tahu tukar kerajaan bila dia bukan menteri lagi. Gambar yang kabur tu hampir pasti Ketua Polis Negara yang baru akan cakap jelas itu adalah Azmin Ali. Bila dia bukan menteri je, Gambar tu akan nampak kan? Apik Lempang ke siapa-siapa ke, tengok video tu confirm itu Azmin Ali kan? Apatah lagi kalau kau tanya dengan aku bawa video ni pergi jumpa pakar forensik di Jakarta dan jumpa pakar forensik di Birmingham, London, England. Pakar forensik video mengesahkan itu memang Azmin Ali. Apa lagi? Kena faham kenapa dia orang ni takut nak adakan pilihan raya. Sebab dia tahu peluang nak menang tak ada. Ni, kawasan Gombak ni. Saya berada di kawasan Gombak ni. Kalau Megat Zulkarnain diisytiharkan sebagai calon di Gombak oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kalau lawan dia Azmin Ali, confirm menang. Azmin kalah. Confirm Azmin akan kalah. Hey darling, don't do this. Okay, you sit here with me. Tok, apa ni? Okay, you want to sit there. Soalan netizen tu Yeah, soalan netizen. Boleh ke? Do you have any question? Do you have any question? Nice. No. Okay. Okay, soalan netizen tu Ya. Dia kata boleh ke Presiden UMNO ataupun Perdana Menteri sendiri Ya. suruh menteri-menteri yang terlibat dengan UKSB ni berehat dulu tu untuk apa ni? Tempoh siasatan. Untuk selama tempoh siasatan. Saya tak bersetuju. Saya tak bersetuju mereka diminta berehat. Kerana apabila seseorang itu ada laporan polis, ada laporan SPRM ke atas diri mereka, mereka patut diadili. Bila mereka dah diadili, dijatuhkan hukuman di peringkat Mahkamah Tinggi, kena bagi peluang. Kalau dia nak merayu pergi Mahkamah Rayuan, kena bagi peluang. Dia peganglah jawatan tu. Kalau kedudukan dia sebagai menteri tu takkan Kalau dia tak mengganggu. dah merayu sampai ke Mahkamah Persekutuan atau dia kalah dekat Mahkamah Tinggi, dia tak nak rayu lagi, pada ketika itu secara automatik kedudukan dia sebagai ahli parlimen gugur. Kalau dia senator, kedudukan dia sebagai senator gugur. Maka pada ketika itulah kita tak payah nak suruh dia letak jawatan. Dia akan secara automatik hilang jawatan. Maksud netizen tadi tu, Ya. dia kata kalau Tak, dia aku dah jawab dah ni. Jadi netizen kalau nak dengar, dengar. Kalau tak nak dengar, pergi tanya dengan Mahathir.
Kalau kau tanya dengan mak dia tengok siapa orang tu. Kan? Kalau orang tu blue eye boy dia, maka kaki rogol pun dia akan kata tak bersalah. Kan? Kalau orang tu blue eye boy dia, kaki liwat pun dia akan pertahankan. Tapi cuba kalau blue eye boy dia tu lawan dia balik. Masa tu bukan peliwat pun jadi peliwat. Kan? Faham? Itulah Mahathir. Jadi sebenarnya siapa juga yang dituduh, kan? Kita tak boleh bila ada orang buat laporan SPRM berhenti jadi polis, berhenti daripada bertugas. I don't agree with that. Tak, kalau kedudukan dia sebagai menteri je. Tak kira lah menteri ke Perdana Menteri. Kau gila kau. Kalau satu hari kau jadi menteri, kan? Kalau kau jadi menteri, maknanya aku masa tu Perdana Menteri lah. Kan? Tiba-tiba Hafiz tak puas hati, dia buat report SPRM kat kau. Aku pun pecat. Ataupun aku cakap, Wan, kau rehat dulu lah Wan. Boleh? Tak boleh. Bila dia orang ni menjalankan tugas, dia orang ni terdedah kepada macam-macam fitnah, sabotaj, orang tak puas hati. Contohnya lah, kau jaga Kementerian Komunikasi lah contohnya. Ada orang minta peruntukan, minta projek untuk banner pencawang telco. Kau tak dapat, kau bagi kat orang lain. Dia sakit hati, dia buat laporan SPRM. Boleh tak aku tu ambil tindakan suruh kau rehat? Tak boleh. It's not fair. Kita ada mahkamah. Tapi kena pastikan mahkamah itu mesti bebas. Kena lantik ketua hakim negara yang betul-betul bebas. Bukan ketua hakim negara yang bila masuk dalam dewan, kan, tepukan terhadap diri dia lebih hebat daripada tepukan Perdana Menteri. Sampai Perdana Menteri kata apa? Saya yakin pelajar-pelajar law Universiti Melaya ni lebih minat nak jadi hakim daripada jadi Perdana Menteri. Sampai ke tahap macam tu pula. Perdana Menteri kena cakap. Patutnya Perdana Menteri tak payah ulas lah benda tu. Betul. Okey? Gitu. Untuk nak cakap pasal Perdana Menteri ni, satu soalan Perdana Menteri ni tu ada yang mempertikaikan, terutamanya geng-geng pembangkang ni tu dia kata 150 juta 155 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan ni untuk free pengangkutan awam di sekitar Lembah Kelang ni, dia tak menyeluruh kepada semua. Siapa yang cakap? Geng pembangkang tu. So tak fair lah dia kata. Untuk apa kau buat ni? Dia kata membazir. Dan sepatutnya 155 juta tu menaik taraf pengangkutan awam. Dia sebenarnya, kan, kalau nak cerita bab keadilan ni, Pakatan Harapan langsung tidak ada authority. Sebab bila dia menjadi kerajaan, dia tidak mengagihkan kekayaan ekonomi negara dengan adil. Contohnya, zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, BRIM dinikmati oleh 7.1 juta keluarga, melibatkan peruntukan 6.8 bilion ringgit 2017-2018. Kalau kita menang itu hari 2018, maka daripada 1,200 naik pula pergi ke 2,000. Dan jumlah orang pendapatan isi rumah daripada 4,000 ke bawah, 5,000 gaji pendapatan isi rumah pun akan terima. Itulah yang bantuan yang paling menyeluruh. Dan yang paling banyak dapat ialah pembangkang. Sebab penerima BRIM paling tinggi di negeri Selangor, negeri yang dijajah oleh Pakatan Harapan. Kita tak pernah pilih kasih. Engkau orang PAS kita tak bagi, engkau orang PKR tak bagi, DAP bagi. Tak ada. UMNO bagi semua. Kita tak buat macam dia orang. Betul. Jadi tak payah nak pertikaikan kerajaan. Kerajaan tahulah macam mana dia nak buat benda tu. Mesti ada sebab kenapa dia mengambil keputusan tersebut. Bab ni kita kena setuju dengan kerajaan lah.
benda betul yang dia buat, contohnya dia agihkan subsidi. Lepas ni subsidi tak diberikan lagi kepada peniaga-peniaga. Kau nak market apa ni, Ayam. contohnya ayam kan, kau tak nak ada kawalan kan, maka daripada kita bagi subsidi kepada dia orang ni, lebih baik bagi subsidi kepada rakyat terus. Yang ni kita kena sokong keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Benda ni betul. Dia bagi direct kepada rakyat. Subsidi tu direct kepada rakyat supaya lebih menyeluruh. Kalau bagi pada peniaga-peniaga ni, pengusaha-pengusaha kilang-kilang apa ni, pusat penternakan ayam ni, ada setengah-setengah je tu nanti tak dinikmati oleh rakyat kan. Habis macam mana rakyat yang tak makan ayam makan ikannya? Betul tak? Lebih baik ada bagi dalam bentuk bantuan bersasar daripada bagi subsidi pukal. Okey. Tok, boleh ulang sikit Tok? Ni netizen punya ni lah. Dia orang duk pertikaikan dalam media sosial saya dua ni. Bosku dijemput terlebih dahulu naik MRT tu sebelum Pak Mael melancarkan ni. Benda ni semua, benda ni kecil punya hal lah, tak payah kita besar-besarkan. Datuk Najib ni orang yang telah membuat MRT ni. Kalau MRT bagi peluang dia naik, dia pergi naik seorang pun dengan cucu dia Dengan cucu dengan dia, Adam kan. dengan Adam dengan benda ni tak payahlah kita nak besar-besarkan. dengan anak dia. Yang penting officiated by Datuk Seri Ismail Sabri. Dah habis cerita. Tak payahlah kita nak petikai keputusan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ni. Okey. Okay Tok, ni soalan ni daripada KK, Mr. KK ni tu Dia kata makin dekat bahang pilihan raya, makin banyak isu-isu berkeliaran di sosial media, terutamanya kegagalan kerajaan PAS menunaikan janji manifesto mereka pada PRU14. Ya. Kurang disebarkan. Okey? Kurang disebarkan. Pada pandangan Datuk, bagaimana UMNO harus menangkis isu-isu ni? Dia pertama sekali, ini jentera penerangan lah. Jentera penerangan kena main peranan. Kita ada jentera penerangan yang berwibawa, yang ada pengalaman berpuluh tahun duduk di bahagian penerangan UMNO Malaysia. Dan kita ada ketua perangan yang sentiasa kita berikan input melalui ceramah-ceramah, melalui program-program, seminar-seminar. Mungkin dah lama kita tak mengasah bakat mereka, tapi saya tahu pihak parti masih lagi membuat latihan. Dan sekarang ni sedang rancak membuat latihan. Tapi kalau semua nak tunggu tarikh ilmu tu kosong, mungkin tak boleh lah. Jadi kita minta kawan-kawan di peringkat bahagian, kita dah tahu pilihan raya dah dekat. Inilah masanya kita kena tumpukan perhatian, kena gerakkan jentera penerangan. Pastikan jentera-jentera penerangan ini mendekati media sosial, efektif. Isu tu. Jangan sampai media sosial semua ada. YouTube ada, Facebook ada, Telegram ada, Instagram ada, Twitter ada, tapi yang view sikit. Jadi kena carilah jalan macam mana cara supaya viewer kita banyak kan. Contohnya lah, kalau page UMNO bahagian tu tak ramai orang, kalau ketua bahagian selalu buat ceramah tak ramai, maka panggil orang yang merupakan influencer. Contohnya lah, panggil Hafiz, seorang pelakon terkenal. Jadi bila dia turun, nak panggil Hans Isaac pun tak apa. Kan? Kalau dia kalah apa ni pemilihan ni, jemput dia masuk UMNO pun tak apa. Kan? Tak boleh. Dia tak boleh Dia bukan Islam. dia bukan Islam. Mungkin dia boleh masuk MCA ke apa ke, kan? So, panggil dia orang ni sebab dia orang ada follower. Kan? Sebelum ketua bahagian berucap ke, bagi dia bercakap sikit. Betul. Jadi masa dia bercakap, sudah pastilah ramai orang tengok. Betul tak? Ya, betul. Lepas tu ketua bahagian bercakap, secara tak langsung Dia bersambung.
satu bahagian yang sebelum ni orang tak pernah dengar, bagus rupanya dia ni bercakap. Nampak? Jadi kena ada strategi lah. Kena ada strategi. Penerangan UMNO Malaysia, dia tahulah apa nak buat. Kalau dia tak tahu, tu bumi jatuh lah. Tak mendapat, betul? Kita pun dah lama tak khususkan orang, boleh tak ada masalah. Kita boleh membantu. Betul tu, itu betul. Panggil tu. Sebab Boleh, sebab panggil. dia keadaan sekarang ni nampak You want to sit down? kita tak boleh menjawab isu-isu tu tu. Ya. Okay. Gitu. Okay, Kita santai-santai aja. Tok, ada satu Hai. soalan tu. I'm Najib. Soalan daripada komen ni tu. Nama dia Nazrul tu. Nazrul. Nazrul Taufikullah. Dia kata Wah, lebih baik. dia kata Datuk Seri Jamal Yunus kenapa Datuk Rahman dia? Datuk Seri Jamal Yunus. Kenapa dia kata? Kenapa? Saya tak tahulah. Saya rasa mesti ada benda-benda yang dia nak minta dengan Tengku Zafrul tu. So saya tak nak campur. Jamal Yunus kawan baik saya. Tapi saya tak berapa setuju dengan politik macam ni. Saya heran lah. Macam ada sakit. Saya malas nak komen lah. Tapi saya tak setuju. Saya nak beritahu saya tak setuju. Tak sepatutnya dia offer Tengku Zafrul untuk bertanding kat sana apa semua. Poster boy. Jadi poster boy Negeri Selangor. Yalah, tak ada mana. Punya banyak orang UMNO yang cerdik pandai kan. Kenapa kita nak promote lantikan Muhyiddin ni? Betul. Daripada promote Tengku Zafrul, baik kita promote setiausaha politik kepada Tengku Zafrul. YB Rizal, Ketua Pembangkang Negeri Selangor. Betul. Letak dia jadi poster boy pun aku boleh sokong daripada lantik Tengku Zafrul. Ini budak ni patut jadi accountant je. Jadi CEO CMB pun tak layak, CEO Maybank pun tak layak. Kalau tak ada mak dia tu memang tak ke mana dia. Apa tak lagi nak jadi menteri? Tak payahlah nak angkat dia menjadi poster boy. Okey? Gitu. Friend of BN tu Datuk Zahid kata akan diberi peluang untuk menjadi calon dalam PRU 15. Okey. Lepas tu soalan dia, adakah ia baik dan boleh membantu BN menang pada PRU 15? Kalau Friends of BN tu dia punya sumbangan tu significant. Dia pun rajin buat program, rajin turun ke akar umbi, kan? Dan mereka ni dikenali dan ada ciri-ciri wali. Winnable, likeable, winnable, acceptable and likeable. Kan? Boleh menang, diterima dan disukai ramai. Maka tak salah kalau letak mana-mana calon untuk menggantikan calon-calon, contohnya calon-calon yang dulu kursi itu diisi oleh gerakan. So atas budi bicara pengurusi Barisan Nasional lah. Tapi dari segi populariti parti tu mungkin rakyat tak kenal. Contohnya parti Punjabi Malaysia Dia tu. tak kira lah Punjabi ke, India ke, Melayu ke, Cina ke. Yang penting kalau dia bertanding atas tiket Barisan Nasional, tak ada masalah. Lambang The Change ke tu. Tak ada masalah lah, boleh menang lah. Kan? Janganlah kau letak di Bukit Bintang. Kan? Kalau nak letak, nak ambil parti Zuraida tu bertanding, pakai tiket BN boleh, bagi Bukit Bintang kat dia. DJ tu kan. Ya. Betul tu. Betul lah sebut pasal parti Zuraida ni tu kan. Parti Zuraida tu. PBM ni kan. Silat sebut. PBM ni. Yeah. So ada orang-orang mengatakan dan dia punya presiden pun Larry Seng tu dia kata mungkin akan berunding dengan BN. Maksudnya dia nak jadi friend of BN juga. Yeah. So jadi apa impact dia tu? Sebab image dia tu. Bagi saya simple saja. BN akan lebih kuat kalau orang yang dulu menyokong kita lari pergi ke musuh, dia patah balik pada kita. BN akan lebih kuat kalau orang yang dulu menyokong musuh sekarang dia menyokong kita. BN akan lebih kuat kalau dulu orang atas pagar, sekejap di sana, sekejap di sini. Sekarang dia solid dengan kita. So, for me, I welcome everybody. Tapi persepsi rakyat dan juga persepsi ahli macam mana pula tu?
Dia macam ni lah. Ha. Rakyat ada pandangan dia, boleh bagi pandangan dia. Ahli ada pandangan dia, boleh bagi pandangan dia, kan? Tetapi keputusan mesti dibuat oleh pemimpin. Jadi kita kena bagi pandangan sebelum pemimpin buat keputusan. Kan? Kita bagi pandangan. Kau nak bantah, bantahlah sehabis kuat. Nak guna media sosial, gunalah, bantahlah. Tapi bila parti dah buat keputusan, kau akurlah. Kan? Sebab bila pemimpin buat keputusan, mereka membuat keputusan dengan maklumat yang ahli kat bawah tak tahu. Mereka buat keputusan dengan maklumat yang rakyat tak tahu. Jadi mungkin keputusan tu ada sedikit kontroversi. Betul. Tetapi kalau boleh explain dengan baik, kan? Ini ketua perangan kena main peranan lah. Ya, betul. Kan? Kena buat mind conditioning. Kena jelaskan kenapa kita ambil keputusan tu. Jadi bila keputusan tu diambil, orang tak bising. Kita ada dua soalan lagi tu. Satu soalan tadi bila Datuk cakap pasal penerangan ni kan. Kita kena terima hakikat bahawa PRU 14 kita kalah dengan persepsi di media sosial. Tapi macam sekarang ni nak menghala ke PRU 15 ni juga, kita nampak kita masih lemah lagi di sudut itu tu. So macam mana Dia hari kita nak ni, cater benda ni? Ni penting hari tu. ni kita kena ingat, kita kena ingat. Kalau letak semua beban kepada Jabatan Penerangan ataupun Ketua Penerangan pun tak boleh. Sebabnya yang menyerang kita dulu bukan hanya Pemimpin Ketua Penerangan PKR bersatu, bukan hanya MT mereka, tetapi penyokong mereka. rakyat lah. Jadi sebenarnya media sosial ni hari ni semua orang dah jadi reporter. Selagi kita ada handphone, kita ada Facebook, kan? Kita semua kena mainkan peranan kita, kan? Kita kena mainkan peranan kita. Kita kena pastikan kalau kita tak pandai nak create content, kita mesti sekurang-kurangnya mampu untuk share Betul. konten yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Okey. Mesti dalam keadaan terkawal. Cik makan. Jadi biru okey tu. Biru. Dia nak dekat dengan aku punya harga aku letak. Dia ada ni atas. Okey. Okay, last tu soalan. Tadi Datuk ada sebut pasal gerakan. So jadi kita tanya soalan pasal gerakan ni tu Gerakan nak 35 kursi Parlimen dan lebih 60 kursi DUN pada PRU 15. So Datuk rasa adakah Mahyadin Yassin ni akan bagi? Kita harap gerakan minta lebih sikit. Kita kasih Midin pening kepala. Minta lebih. Apa minta 35 Tak kursi? cukup tu, Tak kan? cukup tu. Okey. Alright, ada soalan-soalan lain? Soalan cukup mas. Ya. Okay, Tok. Last soalan GST boleh tu Okey, sekiranya GST dilaksanakan sekarang adakah bermaksud menteri yang ada dalam kerajaan terutamanya dari PH dulu setuju dengan GST? Sebab dulu dia orang yang lantang GST ni. Ya. Lantang-lantang Macam mana? Sekiranya GST dilaksanakan, adakah menteri-menteri yang ada dalam kerajaan ni yang PH ni setuju tu? Sebab dulu dia orang lantang cakap GST tak bagus. Itu kau kena tanyalah dia orang. Kan? Kalau kau tanya aku, memang aku cakap GST tu bagus. Yalah, maksudnya Tetapi mana maruah dia orang? sekarang dia orang ni mana pun ada maruah. Kau ni pelik betul lah aku. Ayat tu best. Aduh. Semenjak bila dia orang ada maruah? Betul juga. Video dah terang-terang macam tu pun dia orang masih kata bukan saya, muka macam saya tapi bukan saya. Steady dok. Okeylah. Okey Tok. Okey, Itu saja. Jangan lupa share sebelum Okey, share. jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa minit? Sejam 64 minit. Oh, ya. Sejam 4 minit lah